juga Ila ni. Okey, Ana punya soalan ni, Abang Saiful nak tanya macam mana rasanya apabila abang jadi one of the pioneer dalam industri komedi selepas Acapan, AR Tompel dan lain-lain. Abang ni boleh dikatakan bahan rujukan pelawak juga. Apa rasanya, boleh kongsikan kebanyakan idea abang datang macam mana idea tu sendiri? Saya sebenarnya saya rasa bersalah. Saya rasa berdosa sangatlah. Itu rasa bersalah. Sebab apa? Padahal rasanya lah pada saya, sejujurnya saya cakap, kadang-kadang banyak ada yang sampai menggunakan perkataan legenda. Kebanyakan menggunakan rujukan sebagai legenda, ikon, idola, otai, sifu dan banyak lagi lah. So pada saya gelaran tu sebenarnya bukan saya yang claim ataupun bukan saya yang gelarkan diri saya. Jadi gelaran ni adalah title yang diberi oleh diorang, macam pelawak nombor 1 and whatsoever it is lah. Pada saya ni sebenarnya legasi ataupun legasi penyambung mereka-mereka yang terdahulu. Sebab pengaruh daripada apa yang korang tengok sekarang, influence tu sebenarnya daripada mereka-mereka yang dah mulakan benda tu, daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, membawa ke AR Tompel, AR Badul, Imuda zaman-zaman Pimai, Haris Iskandar. And pada saya sebenarnya is satu benda yang sangat subjektif lah. Saya okey, saya tak ada masalah sebenarnya, tapi kadang-kadang berat lah kita nak bawa benda tu kan, sebab saya rasa ramai lagi orang yang hebat-hebat. Tapi mungkin sesuai kalau dikatakan mungkin salah satu daripada mereka. Antara mereka lah. Tidaklah the only. Kan. So saya rasa honoured sangatlah bila dapat benda-benda macam tu. Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi belum lagi ada macam kita tahu macam Raja Pop Jamal Abdillah, Ratu Rock Ella, Papa Rock Ramli Sarip and so on lah. Ratu Jazz Sheila Majid. So when it comes to comedy, saya sentiasa dah jadi sinonim lah dengan ungkapan tu, pelawak nombor 1 ataupun pelawak negara and so on lah. So bagi saya ia satu benda yang tak pernah saya impikan lah. Okey, tapi Abang Apek tak kisah kalau orang tu beri gelaran tu pada Abang Apek sendiri, apa peminat ni rasa macam dia patut layak. Contohnya macam ni, Faiz Losman kata, Assalamualaikum Tuan Hilmi dan Abang Saiful Apek, Waalaikumsalam, sangat-sangat minta gila dia cakap, dengan Abang Apek dah layak dapat datuk. Kadang-kadang orang tu dia tahu macam mana sepatutnya di tahap yang begitu dia kena ada satu pengiktirafan yang begitu baik lah di peringkat negara. Tapi Abang Apek tak pernah fikir benda tu Saya tak nak. Sebenarnya saya rasa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri pun tak nak gelaran Tan Sri tu. No, I don't think so. Sebab saya rasa dengan adanya gelaran tu yang sebenarnya bukan, dia lain orang, lain dia punya kehendak. Pada saya pencapaian seseorang tu bukanlah pada pangkat datuk atau Tan Sri ke. Dia jadi gap tau. Bila jadi datuk nanti semua orang dah jadi datuk kan. Saya tahu sahabat-sahabat saya ramai yang dah dapat jadi datuk lah, Datuk Seri lah, Tan Sri lah. Pada saya value seseorang tu bukanlah terletak pada pangkat sebenarnya. Sebab saya mungkin saya tak termampu nak sandang lah. Saya kalau nak datuk pun saya tunggu dapat cucu lah. Dapat menantu, dapat cucu, datuk lah. Dapat jugalah kan? Settle lah. So saya nak minda warga kita ni, netizen ataupun citizen, janganlah melihat nilai seseorang tu terletak kepada datuk. Bukan kata saya memperkecilkan pangkat tu, tak ada. Tapi pada saya bukan itu tuntutan ataupun pencapaian yang saya nak. Macam contoh kita ada the funniest man in the world. We have Haris Iskandar. You know? Like itu pada saya itu pencapaian lah. Dia bukan pangkat datuk tu ke apa, sebab saya tak ke situ lah. So kepada mereka yang kadang-kadang saya faham apa yang mereka cuba nak sampai bila diorang cakap sepatutnya Abang Apek ni dah dapat gelaran datuk lah and so on. Saya tahu sebenarnya itu satu penghargaan, tapi bukan penghargaan itu yang saya cari. Dalam pencapaian seni saya, dalam kejayaan hidup saya, that's not it lah. Okey, baik. Ni Muhammad Nazri kata happy birthday boss. Itu saya nak tanya juga. Saya mendengar pelawak-pelawak sekarang ni yang sebaris
dengan saya yang sekarang lah, pelawak sekarang ni suka panggil bos pada Abang Apek. Saya tahu Abang Apek bos kepada satu syarikat gitu-gitu production saja yang melibatkan beberapa orang Yes. pelawak, tapi banyak pelawak yang dah sekarang pun panggil bos. Dia daripada siapa sebenarnya nama bos ni sebenarnya yang memulakan bos ni? Adakah dalam gitu-gitu Saya rasa sendiri? daripada mula tertubuhnya produksi saya, gitu-gitu production Sdn Bhd, hasil perkongsian saya bersama dengan Yasin Senario, daripada situlah saya rasa wujudnya perkataan bos tu, di mana staff saya panggil saya bos lah kan. So daripada situ bila ramai dah mula bekerja sama dengan saya, especially barisan-barisan legasi muda ni, generasi yang baru ni. So daripada situlah terungkapnya perkataan bos and so on. Yang kadang-kadang saya pelik, yang senior pun panggil saya bos. Contoh macam Abang Abius, dia pun panggil saya bos. Aduh, nak je saya ledak je orang tua ni yang. Jadi diorang kebanyakan lah mereka yang menggelarkan saya bos ni adalah mereka-mereka yang pernah bekerja sama dengan saya lah. Pernah kerja sekali. So dia dah sinonim dengan perkataan tu lah. So pada saya sebenarnya, saya jadi kekok kalau orang tu tak pernah kerja dengan saya, dia panggil saya bos. Saya kurang sedikit. Kalau macam bosku, lagilah saya tak boleh. Sebab bosku kita tahu kan siapa punya. Saya tak. Saya bukan bos korang. Jenuh aku nak bayar gaji yang. Tapi macam saya selalu orang panggil bos kat kedai mamak je. Bos, mau minum apa bos? Jadi rasa macam bangga. Saya nak teh tarik. Tiba-tiba jadi berubah saya. Ya, betul. Masalahnya bila kau nak minta kira, kau panggil bos, kira. So siapa ni? Dia panggil balik bos, kau panggil dia bos. Aduh. Sekarang semua bos. Aku tahulah. Dia bos. Tak, macam engkau ni, bos tu ada maksud. Bosnia Herzegovina. Itu bos. Betul juga kan? Dia panjang sikit lah. Tapi singkatkan dia. Yes. Bos. Singkatan dia bos. Bos, yes. You mau tidur mana? Bed. Saya mau tidur bed. Aduh, habis rahsia aku dia keluar semua ni. Pada muka kau. Itu yang dekat rumah dia jadi bos je. Dah dia bos. Ya, memang dia orang bos nak cakap apa? Betul juga. Kejap biru, kejap hijau. Kejap biru, kejap hijau. Itu dah sinaran matahari. Liana Latif kata I will be watching Cicak Man on Netflix. Ini antara peminat dia tengok antara orang kata apa value Abang Apek punya. Kalau kita Google, filem tu terlalu banyak. Kan ada orang yang tak sempat habis filem pun ada macam ni terlepas pandang. Tu sebagai pengkarya ataupun pelakon membuat lawak-lawak ni kan. Adakah benda tu, idea tu datang spontan ataupun based on script? Okey, kebanyakan saya rasa Helmi pun tahu kan sebenarnya, tapi kita nak reveal kat dia orang. Okey, everything pro ni ada dua. Satu yang kita tahu adalah professional. Dan lagi satu pro ni pro sak majlis. Dua-dua pro. So dalam production, dalam sesuatu karya ni, tak kira lah sekecil-kecil teater sekalipun, sitcom ke, filem ke, program TV ke, whatever it is, sebenarnya semua bergantung kepada skrip. Sebab apa saya cakap kena ada skrip? Memang korang nampak benda tu macam spontan, dia bersahaja. Tapi pada saya skrip ni adalah rujukan untuk semua. Maksudnya even rakan-rakan artis yang bertugas sekali yang tengah perform, maknanya nak tengok giliran siapa. Lepas ni apa point nak cakap. Lepas ni siapa pula, supaya dia ada balance kat situ. And juga rujukan untuk semua yang terlibat. Seperti makeup artis, kalau kata dia kena makeup jadi hantu, so dia kena tengok kat skrip, yang scene ni dia kena jadi hantu. Cuma korang kena tahu kenapa korang tak rasa benda tu macam skrip. Sebab skrip tu ditulis dalam bentuk dalam format bahasa pasar. Dia bahasa macam kita sembang kat WhatsApp, sembang dalam mesej dengan kawan-kawan. Dia tak adalah
Aku dah balik. Aku dah tobat. Ha ha ha. Ada tak? Dia bukan macam tu. Ha. So maknanya skrip tu sendiri ditulis bersahaja. Macam kita baca benda tu, kita macam cakap bahasa biasalah. Dia bukan macam level membaca. Sebab tu skrip itu sangat-sangat penting. Tapi tidak dinafikan juga ada kadang-kadang cara penyampaian tu dia nampak macam dia tak ikut skrip. Macam contoh saya tengok, saya bagi satu contoh. Wah punya bapa bikin ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Lu orang suka-suka hati bikin ini fanfare, lupa lu bapa punya fanfare. Yang itu skrip. Itu skrip Itu memang skrip. Skrip, yes. Itu skrip. So kebanyakan yang korang tak perasan sebenarnya tu yang nampak macam very sebab tu mungkin ini skrip tapi deliver tu berbeza. Deliver tu yang kita dengar. Yes. Wah punya itu pun dah mungkin deliver. Kalau biasa mungkin tak sampai. Wah punya bapa tak sampai. Yes. Sebab tu dalam delivery pelakon ataupun komedian ni sendiri, yang mainkan peranan yang penting ialah sutradara atau pengarah. Dia yang akan tentukan. Pek, aku tak nak macam tu, tak nak. Aku nak kau lebih relax lagi. Dia orang akan guide. Sebab kita pelawak ni kadang-kadang bagi 2-3 option tau. Sebab kita sendiri tak dapat nak lock kan. Then pengarah akan decide. Yes. Aku nak kau maintain yang tadi tu. So maknanya ini bergantung pada kreativiti performer tu sendiri lah. Yes. Tapi atas